Nak tengok suami yang bagus ialah suami yang baik dengan akak. Maka akak-akak janganlah sia-siakan suami macam itu. Nafkah cukup, tak pernah angkat tangan, kaki yang patah lagi, tengking pun tak pernah, jerkah pun tak pernah, diam aja. Akak-akak beletih pun suami akak diam aja. Kena jerit kuat sikit baru menjawab, pekak upah dia. Langsung tak menjawab, diamlah. Akak-akak tak jumpa lah lelaki macam ni. Kalau dia mati kau nafkah cukup, makan cukup, nak apa pun dia buat, tiba-tiba akak-akak sia-siakan dia. Akak tinggikan suara pada dia. Dia panggil tidur tak nak, dia ajak balik kampung tak mau, dia suruh masak tak mau. Kita marah dia balik, silap beli barang marah balik, malukan dia. Mana nak cari macam hak Nabi kata ni? Dan kata Nabi, dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu, yang terlebih baik bagi mereka itu akan suami mereka. Dan perempuan yang paling baik ialah perempuan yang taat kepada suami dia. Abang-abang, kalau kita dapat isteri macam ni, jaga elok-elok. Ini perhiasan dunia yang Nabi sebut dalam hadis lebih bagus daripada segala perhiasan dalam dunia. Al-mar'atu salihah. Kalau dapat isteri macam ni, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, bahagia abang-abang. Nabi kata ada beberapa benda yang membahagiakan. Pertama, isteri salihah. Kedua, kenderaan yang bagus. Yang ketiga, rumah yang luas. Siapa yang dapat tiga ni, seolah-olah dia dapat dunia. Satu, isteri yang salihah. Dua, kenderaan yang bagus. Tiga, rumah yang luas. Dapat tiga benda ni, bahagia dah. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam pahala 1000 syahid yang mati mereka itu dalam perang fi sabilillah. Hal keadaannya itu kerana mereka sabar kerana Allah Subhanahu wa taala. 1000 tu apa tuan? Balik kaji tengok, 1000 kali 1000 tu apa? Pahala orang yang mati syahid boleh dapat pada perempuan yang taat kepada suami dia. Allahu Akbar. Tak payah duk susah hatilah macam mana ustaz, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Macam mana saya nak dapat pahala syuhada ustaz? Oi, akak jadi isteri yang taat, dah dapat pahala syuhada. Nanti di hari kiamat duduk dengan para syahid. Sebab tu saya kata tadi, akak berkahwin lagi senang, lagi bagus daripada tak berkahwin. Pergi kahwin, macam-macam pahala boleh dapat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh terlebih baik daripada lelaki yang soleh. Kenapa ustaz? Hang tanya abang saya apa? Perempuan semayang, saya semayang. Saya soleh, depa solehah. Abang saya apa? Depa lebih pada saya. Apa ada dalam perut abang? Perut apa ada pula? Ada usus, ada perut. Tadi petang makan durian, ada durian. Cuba tengok dalam perut isteri abang. Dia mengandung 9 bulan. Anak abang berapa? 6 orang. 6 tahun mengandung. 9 bulan lebih kurang 6 tahun, lebih kurang lah. Setahun tu duduk bawa perut. Dia semayang daripada ringan, wahnan ala wahnin, daripada ringan jadi susah, jadi berat atas berat. Dia tetap semayang. Abang tak pernah mengandung. Abang nak kata abang lebih bagus daripada dia. Abang tahu tak orang perempuan bila main segugut
Tegak tak boleh, berdiri tak boleh, duduk sakit, tidur sakit. Ambil Panadol telan sepapan, lagi sakit. Minum air hangat, telan minyak nubuh minyak ni, senggugut. Tapi bila abang balik kerja, dia merangkak pergi masak. Laki aku lapar, tapi dia senggugut. Tadi hari Sabtu lepas, ada satu mak bawa anak dia Sabtu lepas 17 bas melawat saya, melawat sekolah saya, 17 buah bas, 2 van. Macam-macam orang tanya petua. Saya ni jawab petua. Sebab tu saya, masa saya sakit dulu, saya seronok kan. Bukan seronok sebab saya sakit, seronok sebab banyak benda saya dapat lepas saya sakit, waktu saya sakit. Antaranya ialah petua. Petua orang hanyut, petua orang tenggelam tak jumpa, petua hilang budak. Satu datang mak-mak ni, dia kata, "Ustaz, anak saya ni senggugut. Ustaz boleh tak bagi petua dia, Ustaz? Nikah tak, bagi nikah lega, insya-Allah." Makcik tu kata pula, "Oh, kau nikah pun tak lega." Kalau gitu, ambil air janggut suami, ambil air hangat, rendam, bagi dia minum, insya-Allah. Suami kau tak ada janggut, tak boleh kata apa. Carilah janggut. Ni hebat janggut ni, petua dia. Betul ke tak? Saya cuba buat. Anak saya pun gugut nak darah saya. Saya kata kat mak dia, awak main gelas, berisi air hangat. Saya tak cerita, saya rendam janggut saya. No, air yang pi lah. Minum lega. Lama lepas tu baru mak dia habaq, tu ayah janggut ayah hang. Lah kalau senggugut dia diam. Dia tak mau minum janggut, dia kata, "Janggut ayah. Ayah shampoo janggut ayah." Main-main tadi. Allah tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah. Tu petua. Jangan kata pula hadis tak ada, Ustaz. Memang, Ustaz. Saya kata petua. Macam-macam petua, tuan-tuan. Ada saya buat, saya cuba. Saya nak cerita apa? Senggugut 8 hari, 4 hari, 3 hari, Allah sakit, duk dia. Tapi pejabat pi kerja buat, sak-sak salin, lepas senggugut tu keluar, Allah, sak-sak masuk jamban tukang. Pernah tak kita rasa senggugut? Tak pernah. Duk diam-diam. Tu pun hang nak kata hang petikai depa lebih daripada kita. Yang hak dalam hadis sebut mana-mana perempuan yang sakit haid dia menghapuskan dosa dia. Kita tak ada haid, bila nak hapus dosa? Anak dara kita sampai isteri kita mai haid, Allah hapus dosa depa. Tiba-tiba kita kata kita lebih daripada depa. Oh, doa lah. Sebab tu akak-akak jangan duk kecil hati. Mai haid tak boleh masuk masjid, mai haid tak boleh sembahyang. Sabar, Allah nak naik darjat, Allah nak hapus dosa dengan haid kita. Ada tuan-tuan yang mau mai isteri dia, buat mai ayah, "Ustaz tolong jampi." Kenapa? Isteri saya haid dia 15 hari. Lah. Ada? "Ustaz tolong jampi bagi pendek sikit." Astagfirullahaladzim. Kita tanya, awaknya 15 hari awaknya. Lama tunggu lama. Tak, masa bertunang hari tu hang tak tanya ke haid berapa hari? Boleh tak tanya, Ustaz? Kita tak tanyalah, mak kita lah. Ni makcik nak tanyalah, cek main bulan berapa hari? 15 makcik. 15. Tak apa, kena salam. Lah hang dah terima dia sebagai isteri, dia 15 ke dia 14, kena terima lah, nak kata apa.
Tak Ustaz boleh doa bagi pendek Ustaz. Tak apa, tunggu dia umur 50 tu. Tiap-tiap hari dia bersih hang sabak lah Ustaz. Allahu Akbar, subhanallah. Baik. Kita nak kata kita lebih daripada depa tang mana tuan-tuan. Depa dengan tidur tak cukup, duk bela anak menyusu. Mana ada lena cukup. Waktu mengandung boleh lena, waktu beranak kecil tak boleh lena dah. Tengah malam bangkit, tengah malam menyusu, tengah malam tukar lampin. Kita agak-agak anak teriak, kita duduk kat luar, tidur depan TV biar mak dia menghadap. Kita duduk depan TV pun anak kita duduk teriak lagi pukul 3. Apa lagi? Ada cara tu. Dia ambil anak dia hak 3 bulan tu, dia pergi kat depan jam. Hang tengok ada pukul berapa ni? Tu hak keluar dalam gambar ni. Dia ambil anak dia tu, pisau kat jam. Hantar dah pukul berapa duk teriak. Manalah budak tu tahu bengong weh. La ilaha illallah. Ada tak isteri buat lagu tu? Tak ada. Besok pergi kerja. Tidur tak cukup. Sebab tu Nabi kata, perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Cuma mereka tak boleh jadi imam, tak boleh nak jadi wali. Jangan kita nampak pula Kak Nak, oh Kak Nak ni baik sungguh lah, anak 14 orang, duk jaga anak solehah sungguh lah, main jadi imam kami Kak Nak. Oh itu sah lah, yang tu hukum. Tapi daripada segi afdal, daripada segi kemuliaan, kita kadang-kadang bila nak hajat, bawa ayat ke apa ke, minta ustaz baca doa, minta tu imam baca doa. Kenapa tak jumpa orang perempuan? Depa tu lagi bagus. Di sekolah saya tu Ustazah Aziziah sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk baca Quran. Umur 78. Sejak daripada pencin sampai sekarang 23 tahun dah, sehari 10 juzuk, 3 hari khatam sampai sekarang. Pilah jumpa dia, doa dia. Dia kan jalan mana lah, duduk di pondok baca Quran, duduk di pondok baca Quran. TV tak tengok, TikTok tak ada, Facebook tak ada, ngumpat tak. Saya ni nak main sini tengok Facebook dulu. Tak mana mustajab saya tu, pergi jumpa dia. Di sekolah saya ada opah cik umur 84, anak sebelah. Tinggi ni orang dia, anak sebelah. Dia tulis Quran dengan tangan dia, 30 juzuk dia tulis, dan dia baca pakai Quran tu. Puasa tiap-tiap hari tuan. TV pun tak ada, TikTok pun tak ada, handphone pun tak ada, toktik pun tak ada. Tak ada apa nak makan, puasa. Ada apa nak makan, makan buka. Kami duduk di pondok senang. Tak ada apa nak makan ni, kita puasa. Puasa lah, puasa. Pukul 12 orang main hantar makanan pula ada. Allah malaka sumna wa bika amanna. Terus buka puasa tuan. Tak mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, orang perempuan pergilah minta kat depa. Sikit kepala lah, doktor pun tak tahu sikit kepala terbelah mana, tepa masalah apa, jampi dah sikit, tepuk-tepuk sikit upah minta kat dia. Tapi yang selalu kita jumpa ni, laki-laki, bukan saya kata laki-laki tak bagus. Bagus. Saya yang tak bagus. Pi jumpa orang hak saya jumpa hak bagus-bagus ni, yang tiap-tiap hari sebelum subuh baca Quran. Setengah jam sebelum subuh baca Quran. Lepas subuh baca Quran sampai naik matahari. Ni dia nama soleh, solehah. Pi minta. Setengah daripada kita soleh, lepas subuh tidur. Lena pukul 9 baru jaga. Jadi bio Ustaz. Baik.
Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Bermula dunia itu sekaliannya adalah kesukaan, dan sebaik-baik kesukaan itu ialah perempuan yang soleh. Ad-dunya mata', ad-dunya mata'un. Dunia itu ialah kesukaan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik kesukaan ialah perempuan yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Kata Nabi, bermula dunia ini, ad-dunya mata', dunia ni sonok. Sonok tuan-tuan. Tengok orang berebut bola pun seronok. Kita ni tengok orang berebut bola pun seronok. Seri pun seronok lah. Kalah tak seronok. Tengok orang bercakap pun seronok. Aku seronok pun tengok dia bercakap. Tu kata dunia. Tambah-tambah pula menang pilihan raya, lagi seronok. Seronok saja. Pergi supermarket seronok. Tengok lampu kedai tom yam pun seronok. Meriah lah. Tengok lampu lit-lap pun seronok. Tengok di langit ada bintang, tengok di laut ada mutiara, tengok di gunung ada hijauan, tengok di sawah bendang ada ketenangan, tengok pada binatang ada kehebatan Allah. Semuanya keseronokan. Tetapi kata Nabi, dalam banyak-banyak keseronokan tadi, yang tak boleh lawan ialah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Macam mana yang dikatakan perempuan yang salihah? Macam mana yang dikatakan sebagai perempuan yang salihah? Ini dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini orang menggambarkan perempuan itu sebagai suatu tarikan. Nak letak bagi laku barang, iklan perempuan. Nak bagi laku filem, letak perempuan. Nak letak bagi seronok konsert, boh perempuan. Perempuan tu pula lagi seksi, lagi orang suka, lagi ketat, lagi bagus, lagi menjolok mata, lagi bagus. Dia nak ubah yang Nabi sebut, perempuan yang solehah sebaik-baik perhiasan. Maka ditonjolkan ke mana-mana pun sekarang ialah keseksian. Yang ditonjolkan ialah kulit yang gebu, rambut yang ikal, badan yang ramping. Maka menjadilah igawan wong perempuan. Tak suka gemuk, takut gemuk, maka sanggup berhabis-habis untuk nampak cantik. Ada yang betulkan hidung, ada yang betulkan dagu, ada yang buang yang lebih-lebih, yang kendor-kendor, ada yang naikkan kening, ada yang tegangkan kulit. Sebab dia kata cantik, tapi dia tak buat yang Nabi sebut. Yang paling cantik ialah yang soleh. Jom kita didik isteri kita jadi perempuan solehah. Didik anak-anak kita jadi perempuan solehah. Dan akak-akak pun bentuk diri akak-akak jadi solehah. Okey ustaz, solehah tu apa ustaz? Tuan-tuan, nak tengok definisi, nak tengok makna yang paling tepat, yang terbit daripada Nabi SAW. Bila kita tanya ni apa makna dia, Nabi kata apa? Yang Nabi kata itulah yang tepat. Penilaian daripada Rasul, apa khabar daripada Rasul, itulah yang terbaik. Telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah. Kata dia apa? Tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin
kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya, daripada isteri yang solehah. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin. Itu hadis. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ma istafadal mu'min, tidak memberi faedah bajikan daripadanya mendapat isteri yang solehah. Nombor satu, apa dia benda yang paling besar sekali nikmat dalam dunia ni, yang benda lain tak ada faedah dah? Takwa. Benda lain tak boleh lawan takwa. Siapa yang dapat takwa, Masya Allah, siapa yang dapat jadikan diri dia bertakwa, subhanallah, Masya Allah. Apa dia takwa? Kita bincang. Selalu takwa. Bincang dah takwa. Kenapa? Dengan isteri solehah. Tuan-tuan dapat rezek, bangga diusung rezek tu. Tak boleh tuan-tuan nak bangga dapat isteri solehah. Tuan-tuan nak bangga dapat isteri ratu cantik Nigeria, tak boleh nak bangga dengan dapat isteri yang solehah. Sebab apa? Sebab dia kata, pertama, maka menyuruh oleh suaminya akan dia, niscaya mengikut perempuan itu akan dia. Apa dia solehah? Tadi saya sebut. Tengok apa kata Nabi makna solehah. Solehah makna dia amraha ata'athu. Nombor satu, apa ciri perempuan soleh? Bila kamu perintah, dia taat. Bila suami perintah, isteri taat. Walaupun benda tu kecil. Ni udang, kamu masak lemak kuning nanti balik kerja abang makan. Baik abang. Siap. Siap. Balik suami dia masak merah, masak cili. Mana dia masak lemak? Abang, oi, kurangkanlah kolesterol tadi. Awak tu kan kolesterol. Kan abang teringin nak makan masak lemak. Itu pun jaga tak? Berapa ramai bukan setakat tak masak, bukan setakat tak masak kuning, masak pun tidak. Tu nak kata solehah. Bayangkan tuan-tuan dalam bab-bab yang lain punya taat pada suami dia. Maka ciri perempuan yang pertama yang solehah, taat kepada suami dia. Tak bantah. Berapa ramai yang fail? Fail. Bukan setakat fail, dia file kan pula. Fail satu, file satu. File kan pencemaran, perceraian, tuntut penceraian. Kenapa kamu minta cerai? Suami saya kahwin lain. Saya tak setuju. Bukankah suami awak mampu? Itu kata dia. Saya tak sanggup berkongsi
Full stop. Wah. Tiba-tiba doa, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Sekarang ni tuan-tuan, yang mana tak setuju menikah dua, direct dia balun. Live dalam TV, live dalam radio, live dalam TikTok. Bukan setakat dia kutuk lelaki dia kutuk perempuan, dia kutuk hukum, tak adil dan sebagainya. Jauh daripada soleh. Dua. Dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyukakan ia akan suaminya. Wa in nazara ilaiha sarrathu. Ciri yang kedua, isteri solehah, bila suami tengok dia, suami rasa gembira dengan cantiknya, dengan solehnya, dengan pakaian yang cantik, senyumannya, seri muka dia, walaupun beruban, kadang rambut macam puaka ni rapik, tak apa, dah uban nak kata apa, laki hang pun beruban, tapi bubuhlah minyak, sikat, buh tocang, dah lah rambut tu merebang, putih pula. Buka-buka pintu kau 12 malam. Nak masuk tak masuk, nak masuk tak masuk laki ni. Lah bini aku kan siapa? Jaga badan tu. Balik buka sejarah Khadijah waktu mati umur berapa? Tapi rupa parah dia macam mana? Balik kita buka tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mencari jalan menyukakan Rasulullah dengan pakaian mereka, dengan masakan mereka, dengan rupa parah mereka, dengan wangian mereka. Jadi akak-akak kalau nak jadi solehah, jaga benda ni. Dan abang-abang pun kalau nak isteri abang-abang solehah, nombor 2, pilah beli kat depa. Baju tak nak beli, minyak wangi tak nak beli, pergi curi hak masjid punya, hak duk tu. Ada 20 botol tu. Dia buat-buat raba-raba, ngap satu bola pekik balik. Lepas tu bagi kat isteri dia, tak ada apa nak bagi kat anak oi. Hang curi hak minyak atas tu buat apa? Pilah beli hak wangi sikit, cadar beli lain. Cadar dah 6 tahun tak tukar. Tidur tu gatal. Pilah beli tilam hak elok, langsir yang lawa, kapet yang elok, baju yang elok, sikat yang elok, minyak yang elok. Yang tuan-tuan tu beli minyak bijan tu siapa? Bola rambut dia pula lah. Kita nak isteri kita ni, kita pandang dia, kita suka, kita lah yang kena bagi duit kat dia, pergi jaga. Ni tak pernah jaga kan? Dia kita nak dia tu lawa. 3. Dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya ia memberikan kebajikan kepada dia. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Hari ini manusia kalau bersumpah macam-macam. Kadang-kadang buat love mini, kadang-kadang belaga macam tu, janji sehidup semati dengan abang, janji. Itu sumpah kononnya. Jangan cari orang lain tahu. Jangan curang tahu. Janji. Orang perempuan yang soleh, dia pegang janji. Tuan-tuan tu tengok yang berpisah waktu perang dunia kedua, menikah, lepas menikah perang, laki dia masuk askar. Laki dia kata, tunggu abang tahu, nanti habis perang abang balik. Dia tunggu laki dia 50 tahun lebih, 60 tahun tunggu, laki tak balik. Kawan-kawan kata, sudahlah, pergi menikah lain lah, laki hang mati dah kot. Selepas berapa puluh tahun laki dia balik, siap nikah lain, anak cucu dah. Perempuan tu punya teriak lah, sedih lah, aku duk tunggu hang 70 tahun, hang balik lah.
Saya duk tengok tu, Allah makcik, hambuan masa 60 tahun 70 tahun, tapi nak kata apa, setia janji tu. Tak, saya tetap tunggu abang saya balik. Yang abang tu pergi perang di Korea, tu pergi menikah orang Korea, lupa dah isteri dia duduk kat Jepun. Bayangkan Kak Lehau duk tunggu 70 tahun, balik-balik tua dah lelaki kita tu, umur 90 dah, bercicit dah. Pengorbanan selama ni apa? Sebab tu abang-abang, bila kita dapat isteri kita seorang yang taat pada kita, yang pegang teguh pada janji, jangan sia-siakan janji dengan isteri kita. Dia dah janji, tiba-tiba abang khianati dia. Abang lah yang jahat, bukan isteri yang jahat. Abang janji hang seorang je isteri abang sampai bila-bila. Dah. Yang duk janji tu siapa? Tiba-tiba gatai nak nikah lain. Tak mengamuk hamba Allah tu. Pegang. Tapi kalau ada jodoh, nak kata apa? Ada tapi tu je masalah tu. Janji tu bagus dah, abang tak cari lain lah. Tapi kalau Allah tentukan, tak boleh kata apalah. Tapi itu masalah juga lah. Dan yang terakhir, yang dikatakan isteri solehah tu apa? Dan jika gaib suami daripadanya, nescaya memeliharakan ia daripada dirinya dan harta suaminya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Bila suami tak ada, dia jaga diri dia dan dia jaga harta suami dia. Inilah 4 ciri wanita solehah. Bila disuruh taat, bila dipandang menggembirakan suami, bila berjanji dia pegang pada janji, bila suami tak ada dia jaga diri dan dia jaga harta suami dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat yang dua ni, nombor 1 takwa, nombor 1 dapat isteri solehah, tak ada lagi benda lain yang lebih baik dalam dunia melainkan 2 perkara ini. 1 takwa dan 1 lagi isteri yang solehah. Jom kita bentuk diri kita jadi orang bertakwa dan kita didik isteri kita menjadi isteri solehah. Mudah-mudahan kita beroleh syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.